Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod Channel. Pembangkang tak akan mampu, hanya mampu. Itu antara kata-kata panas daripada Brother Iswardi. Dan kenapa pula Muhyiddin kalah Saman Fitnah. Jadi sahabat semua, ini dua perkara yang menarik ya untuk kita dengar. Pendedahan, pencerahan daripada Brother Iswardi. Isu-isu panas yang berlaku ya di dalam negara kita. Jadi tanpa membuang masa sahabat semua, mari kita bersama-sama untuk menonton ya siri pencerahan pendedahan Brother Iswardi berkaitan isu-isu panas ini. Jadi tanpa buang masa, ayo kita tonton video ini bersama-sama. Ubah macam itu. Saya percaya 1000% dia orang tak akan mampu kan. Dia hanya mampus. Mampu dia tak. Kan mampu dia adalah dia mampu terima gaji banyak-banyak, dia mampu dapat jawatan tapi tak buat kerja, itu dia mampu. Dia mampu bermimpi kemudian cerita kat orang, oh aku mimpi jumpa Nabi. Dia kata sekian, itu dia mampu. Selain daripada itu, dia tak mampu. Dia tak mampu membuat pembangunan, dia tak mampu membawa perubahan, dia tak akan mampu membawa dan memacu ekonomi. Buktinya, dalilnya ialah bila mana mereka memerintah sewaktu 33 bulan, mereka tutup negara. Dunia pun tutup negara. Ya, tapi tak seteruk kita, tuan-tuan. Bukan setakat tutup negara. Dia buat lagi. Apa yang dia buat, tuan-tuan? Darurat. Di atas kita tutup negara, dia buat darurat. Itu dipanggil double jeopardy dia tu. Gila lah. Kan, siapa yang susah? Bukan setakat kita yang susah dengan walaun sekali susah. Tapi walaun kata tak apa. Kan, kami susah tak apa. Gantung bendera putih tak apa. Tuan-tuan, negara kita ada gantung bendera putih sekarang ni. Pada zaman dia, negara bendera putih telah digantung. Baik, habis cerita itu. Membawa cerita tentang Abah ni, tuan-tuan. Abah. Bukan Abah aspirasi ya, yang tu kawan lama saya tu. Bukan Abah aspirasi tu. Abah seorang lagi, Abah kau. Abah sekarang ni, dia telah kalah satu saman terhadap Cina DAP bernama Lim Guan Eng. Sebanyak 1 juta lebih dia kena bayar. 1 juta lebih dia kena bayar Lim Guan Eng, tuan-tuan. Tuan-tuan, fitnah punya fitnah. Korang sebar. Rupanya fitnah. Allah, kemudian fitnah itu kalau Abah ni bolehlah dia nak kena saman. Yang mana yang menyebarkan tu? Engkau rasa fitnah orang bukan Islam ni tak berdosa ke, tuan-tuan? Berdosa. Sama je berdosa dia. Kan, kau fitnah orang Islam ke bukan Islam ke? Fitnah tetap fitnah. Dosa tetap dosa. Okay, ni nak cerita. Kenapa saman fitnah ni boleh bermula? Dia bermula masa kita bangkitkan isu Bersatu terima hampir 300 juta daripada salah satunya Buhari Equity masuk ke dalam akaun Bersatu pada waktu itu. Dan antara sebab kenapa Buhari Equity bagi duit kepada Bersatu adalah janji daripada abah korang, Muhyiddin Yassin, bahawa pada masa itu Yayasan Buhari telah dihentikan untuk pengecualian cukai. Pengecualian cukai itu dihentikan. Maka dia jumpa dengan Muhyiddin Yassin. Muhyiddin Yassin kata, dia tak kata spesifik dia lah, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau nak, masukkanlah duit ke dalam parti kami. Okay, masuk duit dalam parti kami. Now, itu satu cerita lain. Yang cerita kita nak bawa ni, dia bangkitkan soalan, kenapa perlu disekat Yayasan Buhari punya tax exemption? Kenapa perlu disekat Yayasan Buhari punya tax exemption? Kemudian Muhyiddin Yassin kata bukan dia yang buat, sebenarnya yang buat tax exemption itu adalah Lim Guan Eng sewaktu dia jadi Menteri Keuangan. Jadi baru-baru ini Lim Guan Eng tak puas hati. Dia kata bila masa aku buat, aku sekat pun tidak, tarik pun tidak. Maka dia pun menyaman abah kau, maka abah kau telah disaman dengan I think berapa juta, 10 juta ke. Dan salah seorang saksi yang dibawa oleh defendant, oleh dia best si Muhyiddin Yassin bawa saksi ni. Tapi saksi ni bagi statement bercanggah dengan kenyataan daripada maksudnya saksi tu pun bagi statement yang membunuh Muhyiddin Yassin. Dia tanya, lebih kuranglah benar ke dakwaan mengatakan bahawa Lim Guan Eng ni yang terlibat dalam memansuhkan ataupun dalam menarik orang kata tax exemption tersebut. Pegawai tu kata tak, bukan Lim Guan Eng. The gentleman here doesn't want to speak because he feels shy, because this is something that is marwah lah. Bila kita akhirnya tak ada, Lim Guan Eng tak kena kan. So daripada situ mahkamah mengatakan bahawa itu dipanggil sebagai fitnah. Okey.
So dia kena bayar 1.35 juta kan. Kena arah bayar 1.35 juta. Now, saya tengok dekat social media. Bermain-main di social media mengatakan, kalau kau tengok sebenarnya Abah ni telah difitnah. Abah ni Muhyiddin Yassin telah difitnah. Ini tidak betul. Ini penipuan, tuan-tuan. Yang pertama sekali, Muhyiddin Yassin merayu, dia bukan merayu pada kes, dia merayu pada hukuman. Dia beza. Kalau orang itu bersalah, dia boleh merayu sama ada kepada kes, maksudnya dia mengatakan bahawa dia tidak bersalah, ataupun dia boleh merayu kepada hukuman. Dia kena 1.35 juta. So dia boleh merayu bahawa dia tidak bersalah. So dia merayu pada hukuman, pada kes. Tapi dia tak merayu pada kes. Sebaliknya dia merayu pada hukuman. Dia mengaku dengan tidak secara langsungnya, seolah-olah mengatakan dia mengaku bahawa dia memfitnah, cuma diminta kurang jumlah. Itu maksud dia. Dia mengaku dia fitnah. Cuma dia minta kurang jumlahnya. Daripada 1.35 juta dia minta kurang lah. Dia tak pernah mengatakan dia tidak fitnah. Cuma pada masa itu dia kata dia minta kurang daripada segi hukuman. So ada tak kalau dia minta kurang daripada segi hukuman, ada orang tanya saya, boleh tak dia minta kurang daripada segi hukuman, mahkamah tambah lagi hukuman dia instead of kurangkan? Possible. Possible. Kan? Saya kata possible, itu bukan satu benda yang mustahil sekalipun, tetapi poinnya adalah kalau dia minta rayuan, kenapa dia minta rayuan, minta kurang daripada segi hukuman, tetapi dia tak merayu ataupun cuba menentang keputusan mahkamah mendapati bahawa beliau bersalah memfitnah. Di sini yang kita kena nampak, kita kena belajar to read between the lines, tuan-tuan. Kita kena belajar macam mana nak baca between the lines, bahawa sebenarnya memang itu kes fitnah. Memang itu adalah kes fitnah. Itu adalah kes fitnah. Baik. Habis kat situ. Baik, untuk RUU Mufti wilayah, saya akan buat second podcast pasca yang podcast saya buat dengan Ustaz Wanji, Faizal, kemudian Dr. Ustaz Abu Hafiz dan saya sendiri. Kami akan buat satu podcast pada 14 hari bulan 11 ini, dan podcast itu antara lain adalah pasca selepas video kami itu keluar. Video kami itu tular dan juga ada orang potong-potong dan ambil dan bagi-bagi kan. Kami nak lihat komentar kami selepas itu. Dan pada malam esok insya-Allah saya akan buat satu podcast bersama Ustaz Wanji. Tajuk dia tentang ekstremisme, kemelampauan dalam aliran-aliran. Tak kisahlah Salafi, Asy'ari, Maturidi, Syiah dan sewaktu dengannya, dan juga aliran yang tak ada kaitan dengan itu tetapi dikaitkan. Aliran ini, dan bagaimana Ustaz Wanji dia punya PhD dia dalam ekstremisme, dan bagaimana kaedah iaitu PhD dia dalam melihat nas, dan bagaimana dalam nas sebenarnya kalau kita faham nas dengan betul, kita tak akan menjadi orang yang ekstrim, tuan-tuan. Macam dalam PAS lah saya kata. Sebenarnya dalam PAS ni, kalau ditengok nas itu dengan betul, even dalam Asy'ari, Maturidi, even dalam Salafi sekalipun, saya kata semua aliran ini dia ada pentaksub dia. Saya tertarik dengan satu posting yang di-share oleh Ustaz Wanji hari ini berkenaan yang disebut oleh Ibn Khaldun. Dan Ibn Khaldun menulis dalam ada satu kenyataan Ibn Khaldun ataupun statement yang dibuat Ibn Khaldun, dikongsi oleh Ustaz Wanji. Dia kata orang yang berjiwa merdeka mempertahankan idea walau siapa pun menyatakan, walaupun orang dia pun cakap kalau benda itu betul, dia akan cakap betul. Tetapi orang yang berjiwa hamba akan mempertahankan individu walau apa pun idenya, walaupun idea individu itu bodoh, bangang, sesat, dia akan tetap pertahankan janji. Sebab apa? Sebab dia ulama, sebab dia lebay. Takkan lebay nak menipu. Jadi orang macam ni, tuan-tuan, macam kita ni, kami dalam Parti Keadilan ni, kami tak pernah taksub kepada Anwar Ibrahim. Kalau dia salah, saya tak tahu orang lain lah. Kalau dia salah, saya kata dia salah. Kalau dia betul, dia kata betul. Banyak kali juga saya tegur Datuk Seri Anwar Ibrahim. Banyak kali juga saya tegur menteri-menteri, termasuk Menteri Agama. Walaupun dia menteri dalam madani, kalau dia buat benda tak betul, kita kata dia tak betul. Bagi saya mudah je Dr. Abu Hafiz minta dia ditukarkan jawatan. Bagi saya seolah-olah macam dia nak jadi deep state pula di dalam kerajaan madani ni. Saya nampak macam tu lah. Dia bukan orang politik, tuan-tuan. Menteri Agama ni bukan orang politik. Dia tidak menyertai mana-mana parti politik.
At least Zafrul tu dulu dia bukan orang politik tapi dia dah join UMNO. At least lah kita kata. Kan? At least dia dah join UMNO. Ni Menteri Agama ni. And yet dia nak decide sesuatu yang akan memecah belahkan bukan setakat umat Islam di wilayah tuan-tuan tapi seluruh Malaysia. Tak ada RUU lagi dah berpecah. Madani, kita nak buat Madani di atas kesatuan, di atas penyatuan, di atas inclusivity. Tetapi tiba-tiba ada datang seorang Mamat ni. Aku boleh panggil Mamat ni sebab aku dulu bantai Fahmi, macam tu je. Kan? Fahmi Fazil aku bantai, Fadlina aku bantai, aku peduli apa? Ini apa? Itu sama parti tuan-tuan. Ini apa pula orang menteri yang tak sama parti? Siapa kata kita tak boleh bantai dia? Tapi bantai atas dasar fakta, bukan atas dasar fitnah atau maki hamun. Kita kata benda itu salah. Itu bukan Madani, itu bukan the spirit of Madani. Ini bukan isu Asy'ari, Maturidi, Salafi, bukan. Saya tak berminat pun dengan manhaj akidah dia orang ni. Nak berbahas ilmu kalam, nak berbahas ilmu falsafah, nak berbahas ilmu apa orang kata akidah, mujassimah lah apa semua. Saya tak berminat langsung dengan benda tu. Bagi saya benda tu dah ketinggalan zaman. Irrelevant dah. Tuan-tuan saya nak yang konon-konon Asy'ari, Maturidi pun tuan-tuan pun pening kepala. Tak percaya tengok Salman pergi bahas dengan PU Faiz tu. Kau orang pening. Tak faham pun apa dia cakap. Tiba-tiba nak jadi paling tak Asy'ari, nak terpaling Salafi. Tak payah. Poinnya tuan-tuan, jangan kita mengeluarkan orang daripada kelompok yang direcognize hanya kerana mereka berbeza pandangan dan manhaj daripada kita. Termasuk orang PAS lah. Hanya kerana dia orang PAS tuan-tuan, janganlah kita jadikan dia macam seolah-olah warga asing pula. Itu yang tak patut kita lakukan. Hashtag sayang PMS. Hashtag salam 1.35. Boleh tak tuan-tuan? Hashtag salam 1.35. Macam boleh? Macam. Come Lilia. 1.35. Alright, itu dia sahabat semua. Pencerahan padu mantap daripada Brother Iswardi. Jadi sebenarnya Muhyiddin bukan difitnah tapi dialah yang menfitnah. Apabila disaman, dia kalah saman fitnah dan terpaksa membayar 1.35 juta. Jadi dia merayu bukan untuk kerana dia kononnya difitnah, tapi dia merayu untuk cuba mahu mengurangkan jumlah bayaran yang diarahkan oleh pihak mahkamah sebanyak 1.35 juta itu. Jadi sahabat semua, terima kasih. Sekiranya anda mau berikan sebarang komen, pandangan, ya, anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tak apa pun cangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian je daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.